Adam, alaihi salam, mempunyai seorang anak lelaki bernama Syis, atau Set. Dan Set adalah hadiah, malah nama Set bermaksud hadiah. Set adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Adam selepas kematian anaknya, Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, hamba Allah yang soleh. Maka Adam, sebagai seorang yang soleh yang terikat dengannya, Habil, dan apabila dia kehilangan Habil, dia sangat kecewa. Maka Allah menggantikan Habil dengan Set, bukan sahaja seorang yang soleh, tetapi seorang nabi dan utusan Allah. Dan Adam menamakannya Set sebagai hadiah, dan itu adalah pemberian Allah. Anak Adam ini sangat rapat dengannya. Dia mematuhi arahannya, dia belajar daripada bapanya. Dia sebenarnya pernah mengingatkan saudara-saudaranya dan anak saudaranya dan seterusnya, dan anak saudara lelakinya. Semasa Adam masih hidup, dia terus mengingatkan manusia tentang permulaan, kerana tidak ada apa-apa lagi untuk mengingatkan mereka pada masa itu, selain untuk menyembah Allah sahaja, dan bagaimana syaitan telah membuat janji dan sebagainya. Dan Set, selepas kematian bapanya Adam, dia memerintah anak-anak Adam, dan dia memerintah dengan adil. Dia memerintah mengikut hukum Allah, dan dia membawa perpaduan antara orang-orang di sekelilingnya. Tetapi syaitan tidak dapat menghentikan rancangannya. Sebaliknya, Kabil dan keturunan Kabil tumbuh dan berkembang lebih banyak daripada orang-orang di sekeliling Set. Salah seorang anak lelaki yang dikenali sebagai Kabil atau Cain, dia mempunyai sifat agresif dalam tingkah lakunya. Dia mempunyai ketamakan, dia mempunyai kesombongan. Dia seorang yang tegas, sukar untuk bergaul. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan yang lain, dan pergi sendiri di suatu tempat yang sangat jauh. Maka Adam sebelum kematiannya, dia pernah tinggal bersama Set dan dengan semua anak-anaknya yang lain ini di kawasan pergunungan di pergunungan. Dan kini pemuda ini memutuskan, atau Kabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke tanah rata di suatu tempat yang lebih jauh. Kemudian, Set diberi petunjuk oleh Allah. Sebahagian daripada syariatnya ialah dilarang bergaul dengan orang yang telah pergi ke seberang. Kini terdapat tanda yang jelas dan jelas. Anda boleh lihat dengan jelas, lelaki dari sebelah Kabil tidak begitu tampan. Kami mendengar tentang itu. Dan wanita itu sangat cantik. Apabila datang ke tempat Set dan yang lain daripada mereka adalah lelaki sangat tampan, dan wanita tidak begitu cantik. Menurut riwayat, saya tidak bercakap secara jelas dari poket saya sendiri di sini. Ia mengatakan bahawa iblis, dia bertukar dirinya menjadi seorang budak lelaki, seperti seorang perantis. Dan dia pergi ke tukang besi, yang pernah bekerja dengan logam. Dan dia bertanya sama ada dia boleh menjadi perantis untuk tukang besi itu. Dan apa yang dia lakukan ialah, dia bekerja untuknya dan dia merancang untuk membuat seruling. Dan dengan seruling itu dia keluar dan dia memperkenalkannya kepada semua orang. Dia perlahan-lahan mula mengeluarkan bunyi yang tidak pernah didengari orang sebelum ini. Kerana tiada bunyi yang orang pernah dengar. Itu adalah permulaan masa. Dan sekarang dia mengambil, dia mencipta drum kecil dan dia memukulnya. Dan semua orang akan datang, bunyi apakah itu, dan mereka akan datang mengelilinginya dan menonton. Kemudian dia mendapat sedikit logam dan dia mula memukulnya. Dan kemudian ia mencipta bunyi, dan mereka datang. Dan kemudian dia membuat terompet dan dia mula meniupnya. Dan ia mencipta bunyi dan mereka datang dan mereka teruja. Wah, orang-orang ini bijak. Mereka telah lebih maju daripada kita. Dan mereka terlalu asyik dengannya, sehingga perlahan-lahan mula melupakan perintah Allah. Sebaliknya, Set terus mengingatkan kaumnya dan dia terus memberitahu kaumnya apa yang betul dan apa yang salah dan seterusnya. Dan di sisi ini, kita mendapati bahawa syaitan sedang mengajar mereka bagaimana untuk melakukan kejahatan, bagaimana untuk mencipta kejahatan. Maka seruling itu dibuat dan bunyinya bagus. Ia mengatakan bahawa apabila dia membawa seruling kepada mereka, mereka mula menggerakkan badan mereka ke seruling. Apabila anda mendengar alat muzik, semakin banyak anda mendengar, semakin banyak setiap bahagian badan anda bertindak balas terhadapnya. Jadi mereka mula menari. Beginilah cara mereka memperkenalkan alat muzik itu. Dan melalui itu, dia akan mengawal mereka. Mereka betul-betul mengetepikan hari, petang Sabtu, dan yang menakjubkan, sehingga hari ini, ia kekal. Sehingga hari ini, ia kekal. Mereka mengetepikan petang itu di mana dia akan mencipta bunyi ini. Semua orang akan datang dan semua orang akan mendengarnya. Dan semua orang benar-benar akan berpesta. Mereka berpesta, sehingga datang suatu masa ketika beberapa pemuda dari Set telah dikunjungi oleh syaitan. Dan apa yang dia, syaitan, lakukan kepada mereka? Sesuatu yang menarik. Dia pergi kepada mereka, dan dia menimbulkan keraguan dalam fikiran mereka. Dia membuat mereka bertanya soalan. Dia membuat mereka mempersoalkan hukum Allah.
Kenapa? Bahawa kita tidak dibenarkan bercampur dengan sepupu kita ini, dengan saudara kita ini. Apakah undang-undang itu semua? Apakah alasannya? Apa yang buruk tentang mereka? Ia mengatakan bahawa penduduk gunung mula mendengar seruling ini. Beberapa orang lelaki sedang melalui dekat dan mereka mendengar seruling. Mereka menyukai bunyi itu dan mereka pergi ke satu arah kerana mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka mendengar serunai. Suatu hari ia menarik mereka dan mereka pergi ke arah itu. Dan lelaki-lelaki ini, mereka melihat wanita-wanita di negeri itu. Sebahagian daripada mereka membuat keputusan, mari kita lihat sahaja apa yang berlaku. Maka turunlah mereka dari pergunungan dan pergi. Dan dari jauh, mereka memerhati dan mereka telah melihat dan ia menarik minat mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk melakukan kejahatan, tetapi apabila mereka melihat semua orang berpesta dan apa yang mereka lihat, mereka melihat perempuan yang sangat cantik dan oleh itu mereka pergi lebih dekat. Dan apabila mereka semakin dekat, mereka kelihatan, subhanallah, mereka dilihat dan mereka adalah lelaki yang tampan. Maka wanita itu mula terlibat dalam apa yang dikenali sebagai tabaruji. Tabaruji bermaksud mula mempamerkan kecantikan. Mereka mula berdandan dan mengangkat sedikit kainnya untuk menarik minat kaum lelaki yang tampan, kaum Set. Ini adalah kali pertama syaitan mengajar mereka ini. Dan lelaki dan wanita mula bergaul dan melalui muzik dan berkumpul dengan cara sedemikian. Ia mengakibatkan interaksi semula jadi dan biologi, tindak balas di dalam lelaki dan wanita. Dan syaitan memainkan peranannya. Dan percampuran bebas mula berlaku tanpa sempadan. Ulama kita berkata demikian. Ini adalah ketika zina bermula. Ini bila berzina dan zina pun bermula. Perlahan tetapi pasti dengan pengenalan seruling dan muzik pertama ini, yang memerlukan perayaan, antara lelaki dan perempuan berkumpul, dan menari, dan lama kelamaan zina dijalankan. Lelaki muda ini, mereka masuk dan mereka berseronok. Mereka mempunyai muzik, mereka mempunyai wanita, mereka mempunyai begitu banyak, mereka sedang berpesta, mereka sedang berseronok, dan mereka pergi. Jadi apabila lelaki itu kembali, mereka memberitahu anak-anak muda yang lain, "Hei, awak tidak tahu apa yang awak terlepas. Anda lihat di sana, mereka mempunyai bunyi yang berbeza, dan bunyi ini menakjubkan. Mereka ini kembali dengan kumpulan yang lebih besar dan mereka kembali dengan kumpulan yang lebih besar dan kumpulan itu semakin berkembang. Dan setiap kali pesta itu berlaku, ada orang dari sebelah ini yang secara senyap-senyap pergi ke sebelah itu dan mereka melakukan dosa. Sekarang, dosa pertama pada peringkat kolektif, seperti kebanyakan orang melakukannya, adalah zina. Zina, zina dan zina. Dosa-dosa lain dilakukan secara individu. Dan lihat apa yang berlaku. Jadi bayangkan sekarang apabila dosa dilakukan secara kolektif. Perlu diingat, manusia belum lagi melakukan syirik. Syirik ialah apabila manusia melakukan ibadah tertentu, mempersekutukan Allah dalam ibadah yang berbeza itu. Tetapi sedikit demi sedikit, syaitan, iblis, sedang membawa manusia ke peringkat kedua, ke peringkat ketiga, ke peringkat keempat, sedikit demi sedikit. Dan untuk sebab ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu mengikuti jejak syaitan, jejak kaki syaitan. Syaitan itu sangat bijak, dia memahami fikiran manusia. Maka iblis pun berfikir, saya tidak boleh berbuat syirik pada masa ini. Ia terlalu awal, mereka terlalu segar pada masa ini. Mereka tahu muslihat saya, jadi saya akan mendatangkan kepada mereka perkara yang akan menggerakkan mereka. Maka dia membawa muzik dan dia membawa zina selepas itu. Iblis membawa mereka ke langkah itu. Pada ketika ini, Set memerintah dan melarang, menasihati. Set terus hidup selama beberapa dekad lagi. Dan sebahagian riwayat dan ulama bersepakat bahawa dari keturunannya, dari anak-anaknya, datang kebanyakan nabi. Kebanyakan nabi berakhir dengannya. Dan ada yang mengatakan semua nabi berakhir dalam keturunannya. Tidak ada yang datang selepas itu daripada Kabil. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, melainkan dari Set, yang berasal dari anak Adam dan Hawa. Seterusnya, selepas Set, dia diamanahkan untuk bertanggungjawab. Dan kemudian di ranjang kematian selepasnya, dia menyerahkannya kepada putranya yang paling mulia. Set diamanahkan kepada putranya yang paling mulia daripada ramai anak. Namanya Enos. Namanya ialah Enos, yang melaksanakan misinya selepas dia. Kemudian selepasnya, anaknya Kinan. Dan kemudian anaknya Mihlael mengambil tanggungjawab misi itu. Mihlael adalah orang Parsi. Mereka mendakwa Mihlael adalah sebagai raja 7 wilayah. Ia mengatakan bahawa dia adalah orang pertama yang memotong pokok, membina bandar dan istana besar. Ia mengatakan bahawa dia membina kota Babylon di Iraq hari ini, Babilonia, dan kota bapa Sos, atau Sos. Dia mengalahkan iblis, kata mereka, dan tenteranya, dan kemudian menyerahkan mereka ke gunung dan lembah dan membunuh sejumlah besar dari mereka.
seolah-olah berlaku peperangan antara dia dengan jin. Allah lebih mengetahui perkara ini, dan pemerintahannya bertahan selama kira-kira 40 tahun selepas bapanya yang terakhir. Selepas dia datang seorang anak lelaki bernama Yarid, yang mengambil alih tugas misinya. Dan di sini dalam Al-Quran, lelaki seterusnya atau anak lelaki yang datang selepasnya, Al-Quran menyebutnya, namanya Idris.